Interaksi kebudayaan tamadun India terhadap Malaysia. Kami Koci tak kenal maka tidak cinta. Isi kandungan penghargaan muka surat pertama, pengenalan muka surat yang kedua, objektif muka surat yang ketiga, konsep Dewan Raja keempat, adat istiadat muka surat yang ke-8, tarian tradisional muka surat ke-14, peradaban muka surat ke-19, perkahwinan muka surat ke-21, pakaian tradisional muka surat yang ke-29, makanan 35, rumusan 41 dan akhir sekali rujukan muka surat 42. Penghargaan. Kami Kumpulan Koci bersyukur kepada Tuhan kerana dapat juga kami menyelesaikan mini projek ini bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia, TITAS. Banyak pengalaman dan ilmu baharu yang telah kami perolehi sepanjang melakukan tugasan ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya kepada Madam Basirah binti Abu Bakar yang memberikan panduan dan sokongan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Semoga tugasan ini dapat dijadikan wadah ilmu yang berguna untuk tatapan generasi akan datang. Pendahuluan. Menurut Kamus Dewan 1991, perkataan tamadun membawa maksud kebudayaan, kemajuan dan peradaban. Mengikut Muhammad Uthman Al-Muhammadi, seorang tokoh ilmuwan Malaysia, tamadun bererti pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat. Tamadun India bermula pada tahun 3000 sebelum Masihi di lembah sungai Indus dan merupakan tamadun awal yang masih kekal sehingga ke hari ini. Kemampuan tamadun Hindu untuk bertahan beribu tahun sambil mengekalkan tradisi kebudayaannya membawa kesan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat di Malaysia. Antara objektif yang akan dibincangkan adalah interaksi tamadun India terhadap Malaysia, sumbangan tamadun India kepada Malaysia dan impak tamadun India di Malaysia. Pertama sekali, konsep Dewan Raja. Raja bertakhta, raja disembah. Istilah Dewan Raja terbentuk daripada dua patah perkataan, iaitu dewa dan raja. Istilah ini diertikan sebagai raja kepada dewa-dewa. Konsep Dewan Raja, institusi beraja telah wujud di negara kita sejak abad ke-15, semasa pemerintahan Raja Melayu Melaka. Raja dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan rakyat di bawah kekuasaannya. Wujudnya konsep derhaka, rakyat ketika itu menyanjung tinggi kepada raja dan tidak berani untuk engkar arahan raja kerana tidak mahu menjadi durhaka. Pemujaan Dewa Raja semakin berleluasa di alam Melayu pada zaman Hindu-Buddha. Sebelum kedatangan agama Islam, kita menggunakan gelaran raja yang kemudiannya ditukar kepada sultan. Konsep raja berkait rapat dengan konsep daulat dan derhaka. Sesiapa yang mengingkari arahan raja, maka dianggap sebagai derhaka dan akan mendapat balasan buruk. Konsep ini jelas bercanggah dengan fahaman ajaran agama Islam. Namun yang demikian, kita masih mengamalkan konsep daulat dan juga menggunakan peralatan alat-alat kebesaran yang digunakan oleh tamadun India. Antara contohnya seperti cap mohor, tombak dan perhiasan berwarna kuning yang masih kita amalkan ketika ini. Seterusnya ialah adat istiadat. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat istiadat mengandungi adat berinai, adat melinggang perut dan adat membelah mulut bayi. Pertama sekali ialah adat berinai. Pengantin perempuan akan memakai inai pada semua jari tangan, kaki, termasuklah telapak tangan. Pengantin lelaki hanya akan memakai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan sahaja. Adat berinai ini diamalkan oleh masyarakat India dan juga Melayu di Malaysia. Berinai dijalankan secara berperingkat. Terdapat 3 peringkat, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar.
Berinai curi dilakukan pada sebelah petang, manakala berinai kecil pula dilakukan selepas selesainya berinai curi. Dan akhir sekali berinai besar, iaitu dilakukan pada waktu malam sebelum majlis berlangsung atau selepas majlis akad nikah untuk para jemputan khas daripada kedua-dua belah pihak. Sementara itu, adat melenggang perut adalah satu adat yang dijalankan pada seorang ibu yang telah genap 7 bulan hamil. Adat ini bertujuan untuk memudahkan ibu bersalin dan memastikan bayi tidak lemas di dalam perut ibu. Upacara ini dilakukan oleh Tok Bidan dan adat ini adalah merupakan kepercayaan animisme iaitu berasaskan unsur ghaib. Pertama sekali, bidan akan membaca jampi dan kemudian mengandam wanita hamil tersebut. Tepung tawa akan dicalik ke muka ibu hamil dan beras kunyit pula akan ditabur. Hal ini supaya ibu dapat melahirkan anak dengan mudah dan selamat. Adat ini dipercayai telah menjadi ikutan masyarakat India dan Melayu di Malaysia. Akhir sekali adalah adat membelah mulut. Adat ini merupakan upacara mencecah madu dan minyak sapi ke mulut bayi yang baru lahir dan ia dilakukan oleh Brahmin. Upacara ini dilakukan supaya bayi itu dapat panjang umur dan mendapat kebahagiaan dalam kehidupannya. Kemudian sebaik sahaja bayi tersebut berusia 16 hari, upacara pemberian nama akan dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam buaian dan akan dikendalikan oleh ahli tetua dalam keluarga yang arif dengan agama dan perkara mengenai dewa-dewa. Adat ini masih dilakukan dalam tamadun Malaysia, tapi ia dilakukan mengikut ajaran agama Islam. Seterusnya, tarian tradisional kaum India iaitu tarian Bharatanatyam, Kathak, Odissi dan Mohiniyattam. Tarian Bharatanatyam. Tarian ini adalah tarian klasik India yang penuh dengan tradisi. Kerana menguasainya memerlukan masa bertahun-tahun disebabkan terdapat pelbagai gerakan tangan, kaki dan mata harus dipelajari. Tarian ini berasal dari wilayah Tamil Nadu di bahagian selatan India. Secara tradisionalnya, tarian ini dipersembahkan secara solo oleh penari wanita dan hanya dimainkan di kawasan kuil. Akan tetapi, setelah abad 20, ianya dipertonton secara umum. Tarian Kathak. Tarian ini berasal dari utara India. Perkataan Kathak berasal dari perkataan India iaitu kata yang bermaksud seni bercerita. Tarian ini adalah sangat unik kerana dicirikan dengan gerakan kaki yang pantas serta berputar. Pada kurun ke-11 dan 12, persembahan tarian Kathak telah berpindah dari kuil ke istana-istana Mughal. Ketika itu juga dicampuri tarian budaya Turki dan Parsi. Tarian Odissi. Tarian Odissi juga dikenali sebagai Orisi. Berasal dari Orissa di India Timur, di mana dalam bentuknya yang asas itu dilakukan sebagai bahagian dari layanan kuil oleh maharis atau pelayan kuil wanita. Pemainnya juga majoriti dari kalangan wanita. Tarian Odissi ini termasuk tarian tertua di India yang masih ada dan dimainkan sehingga kini. Bentuk tarian juga berbeza daripada tarian klasik India yang lain. Tarian Mohiniyattam. Tarian Mohiniyattam atau Mohiniyattam adalah tarian yang berasal dari Kerala. Istilah Mohini merujuk kepada wanita yang cantik dan mampu menggoda sesiapa sahaja yang memandang. Manakala istilah Attam pula bermaksud menari serta merujuk kepada gerak-geri seluruh tubuh yang penuh seni dan menggoda. Maka Mohiniyattam bermaksud tarian si penggoda. Tarian ini menceritakan tentang Bhasmasura yang mendapat anugerah daripada Tuhan bahawa dia tidak boleh dibunuh oleh lelaki maupun wanita. Dewa Vishnu pula menjelma sebagai wanita cantik bernama Mohini lalu menari, menggoda dan membunuh Bhasmasura yang bertukar menjadi abu kerana memegang kepala sendiri dengan tangan.
Peradaban masyarakat tamadun India. Masyarakat di tamadun India seringkali menyapa tetamu dengan sebutan Vanakkam dan bertanyakan khabar kesihatan dan sebagainya. Tetamu dijamu makanan atau minuman. Tetamu menerima sesuatu dari tuan rumah dengan tangan kanan sebagai tanda kesyukuran terhadap tuan rumah. Mereka juga mengucapkan Atiti Devo Bhava, iaitu bermaksud tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Adab-adab di atas teramatlah mempengaruhi rakyat di negara Malaysia ini, dan setiap adab melayan tetamu adalah berbeza-beza bagi setiap kaum di Malaysia. Perkahwinan dalam kaum India. Perkahwinan dalam kaum India mempunyai beberapa cara termasuk marisik, kunjungan ke rumah pengantin, ikat janji, barisam, kad jemputan, penyediaan ta'ali, muka urta ta'al, upacara keanggenam dan perkahwinan, dan terakhir sekali majlis perkahwinan. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. Masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Langkah pertama ialah merisik. Beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, subetnik, kasta, agama, status ekonomi, status sosial seperti umur, tahap pendidikan, pekerjaan, etika, moral, rupa paras dan latar belakang keluarga yang juga turut diambil kira. Langkah kedua ialah kunjungan ke rumah pengantin. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon isterinya. Adat ini dikenali sebagai pen paartal atau dalam bahasa Melayu, melihat bakal isteri. Pihak lelaki perlu datang dalam jumlah yang ganjil walaupun bilangan tersebut ramai. Pihak lelaki juga akan membawa buah tangan seperti kelapa, sirih pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-bunyian serta serbuk kum-kum akan dibawa. Barang-barang ini sekiranya pihak perempuan menerima barang-barang tersebut, ia menunjukkan bahawa pihak perempuan menerima pengantin lelaki tersebut. Sekiranya tidak, pihak perempuan hanya menerima pihak lelaki hanya sebagai tetamu mereka. Langkah ketiga pula ialah ikat janji atau nicayam. Selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak, wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa barang-barang seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kum-kum untuk memberi kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal perempuan tersebut. Seterusnya, perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang ramai. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang dan dinamakan ta'ambu'ulan marwutal. Langkah keempat pula ialah parisam. Adat parisam terbahagi kepada dua, iaitu parisam biasa atau udan parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisa adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan. Pemberian ini diibaratkan seperti pertunangan dalam adat Melayu. Parisam akan dibawa ke rumah pengantin perempuan diketahui oleh pengantin lelaki dengan memakai pakaian tradisional masyarakat India. Pada masa yang sama, alat muzik tradisional seperti Na'at Tasawaram dan Me'elum dimainkan. Pihak perempuan akan menyediakan buyong yang dikenali sebagai puuran kumpum yang diletakkan di ruang tamu. Lampu minyak yang dipanggil sebagai kutu vilaku diletakkan bersebelahan puurana kumbum sebagai menunjukkan kurniaan Tuhan. Membuat kad jemputan. Kad jemputan ini dibuat berdasarkan alamanak Hindu. Kad jemputan yang telah dicetak disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian.
Beberapa keping kad jemputan dalam bilangan ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembahyang. Kad diletakkan di atas tulang bersama sirih, wang ringgit, kelapa, pinang dan sebagainya sebagai lambang kekayaan mereka. Upacara ini dinamakan sebagai Pak Anam Pak Aku. Langkah ke-6 pula ialah penyediaan ta'ali. Ianya merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin. Pada ta'ali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Adat penyediaan ta'ali ini dilakukan 7 atau 9 hari sebelum perkahwinan. Pihak lelaki akan membawa emas, cendana, kumkum, sirih pinang, kelapa dan bayaran untuk membuat ta'ali. Ini adalah untuk memastikan tukang ta'ali mengetahui hari yang sesuai untuk membuat ta'ali. Langkah ke-7 pula ialah muku'urta ka'al. Ianya dilakukan 5 hari sebelum perkahwinan dilangsungkan. Adat muku'urta ka'al ini diadakan pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan muku'urta ka'al. Batang pokok tersebut berukuran 2 atau 3 meter dan mempunyai lilitan bantang antara 20 hingga 30 cm. Majlis perkahwinan pula dimulakan dengan upacara nicayam iaitu ikat janji dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Kad undangan disapu dengan air kunyit dibawa ke kuli dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Langkah ke-8 ialah upacara kanggenam dan perkahwinan. Menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga ke hari tua. Pedanda akan menabur 9 jenis bijirin setelah selesai acara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan mengalungkan ta'ali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga aras dada. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa atau mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Langkah terakhir pula ialah majlis perkahwinan. Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Kemudian, pengantin lelaki juga dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari. Pada masa itu, ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Seterusnya, pakaian tradisional tamadun India, antaranya sari, salwar kamis, dhoti dan kurta. Menurut Marwiyah Ahmad, kedatangan kaum India di tanah Melayu menyaksikan bermulanya gaya pemakaian dari benua India, khususnya dalam kalangan Hindu Sri Lanka Tamil dan juga keturunan Punjabi Sikh. Pakaian tradisional kaum India lebih dikenali dengan warna terang dan kaya dengan tenunan dan sulaman benang emas, perak, labuci juga batu-batu permata. Pakaian-pakaian tradisional biasanya ditemui semasa majlis kebudayaan atau perkahwinan. Sari. Perkataan sari berasal dari perkataan Prakrit Satika seperti dicatatkan dalam sastera agama Jain dan Buddha awal. Sari merupakan pakaian tradisional bagi wanita kaum India. Terdiri daripada sebidang kain tidak berjahit berukuran 5 hingga 6 ela panjang dan dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan-akan kain sari serta blaus yang dikenali sebagai choli. Bahagian hujung sari yang bersulam akan diletak di atas bahu kiri agar keanggunan dan kecantikan sulaman kain sari terselah. Kebanyakan sari di Malaysia adalah jenis kapas dan sutera kerana keadaan cuaca yang panas. Salwar kamis.
Pakaian salwar kamis juga dikenali sebagai Punjabi. Ia dipakai oleh lelaki dan wanita di Afghanistan dan di India Utara. Salwar kamis pertama kali muncul pada abad ke-12 iaitu pada era Islam atau Iran. Kemudiannya diikuti oleh Kekaisaran Mughal di daerah yang kini disebut Punjabi. Terdiri daripada dua bahagian iaitu seluar panjang yang longgar yang dipadankan dengan kamis blaus panjang. Biasanya, pakaian ini digayakan bersama selendang panjang yang dikenali sebagai dupatta. Dhoti. Dhoti merupakan pakaian untuk lelaki kaum India. Diperbuat daripada kain yang berwarna putih dan juga terdapat dalam warna kuning pudar atau kuning susu. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang dan dililit di bahagian pinggang, diikat pada celah paha dan kemudiannya disangkutkan pada bahu. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat pada hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini kurang berminat dengan pakaian tersebut. Kurta. Kurta merupakan pakaian tradisional yang dipakai di Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal dan Sri Lanka. Ia juga merupakan salah satu pakaian tradisional kaum India yang boleh digayakan oleh kaum lelaki dan kaum wanita. Kurta merupakan kemeja panjang yang mencecah lutut yang dipadankan dengan seluar longgar, pajama, salwar, churidar atau dhotis. Kebiasaannya kurta diperbuat daripada kain linen, kapas atau sutera bergantung kepada keadaan cuaca. Ia juga dihiasi dengan corak tenunan yang cantik. Seterusnya, makanan tradisional kaum India. Seperti yang telah kita pelajari, kemasukan masyarakat berbangsa India ke Malaysia adalah bermula pada abad ke-19, di mana Malaysia pada ketika itu dikenali sebagai Tanah Melayu. Tanah Melayu telah dijajah oleh kerajaan British dan mereka telah membawa masuk masyarakat berbangsa India ke Tanah Melayu demi kepentingan mereka sendiri. Bermula penghijrahan masyarakat India dari Tanah Besar India ke Tanah Melayu inilah yang mempengaruhi kewujudan makanan tradisional masyarakat India yang mana dapat diperoleh pada waktu kini. Contohnya, makanan yang masih dikekalkan di Malaysia ialah roti canai, roti puri, muruku, biryani dan banyak lagi. Roti canai. Roti canai merupakan sejenis roti nipis diperbuat daripada tepung yang berasal dari negara India dan tersebar secara meluas di Asia semenjak zaman British lagi. Perkataan canai yang digunakan di belakang roti melambangkan tingkah laku pencanai roti dalam meleperkan dan menebar doh roti. Manakala mengikut pendapat lain, perkataan canai ini berasal dari jenis dal yang dimakan bersama roti ini iaitu channel. Terdapat juga pendapat yang mengatakan perkataan canai datangnya dari nama bandar Chennai, India. Kerana ketika kedatangan ramai orang India ke Malaysia, kebanyakan pencanai roti ini berasal dari bandar Chennai. Di Malaysia, roti canai biasanya dihidangkan dengan kuah dal atau kari beserta sambal ikan bilis. Roti puri. Roti puri ialah sejenis roti India yang digoreng tidak beragi. Selalunya dihidangkan bersama kari. Roti puri berasal dari sub-benua India. Asal-usul nama roti puri ini berasal daripada perkataan puri yang berasal daripada bahasa Sanskrit purba iaitu purika bermaksud mengisi. Di Malaysia, kebanyakan orang lebih suka menjadikan sambal tumis ikan bilis atau sambal sardin sebagai pencicah roti puri. Muruku. Muruku adalah salah satu makanan tradisional kaum India di Malaysia. Resepi asli membuat muruku dikatakan berasal dari negara India Selatan, terutamanya dari Tamil Nadu. Muruku juga dikenali sebagai chakli dan chakri. Muruku biasanya berbentuk bulat dan diperbuat daripada tepung beras dan tepung kacang tosai atau urat dal. Di Malaysia, muruku boleh didapati di mana-mana sahaja dan sering dijadikan kudapan. Bagi kaum India, sambutan Deepavali dikatakan tidak lengkap sekiranya tiada muruku disediakan. Biryani.
Nasi biryani merupakan hidangan nasi basmati yang dimasak bersama rempah-rempah, sayuran atau daging. Nama hidangan ini berasal dari bahasa Parsi biryan yang bermaksud goreng atau panggang. Mengikut sejarah, pelancong dan pedagang Parsi yang mula memperkenalkan cara memasak biryani kepada orang India dan Pakistan yang kemudiannya tersebar ke tanah Melayu. Di India Utara, biryani merupakan satu tradisi yang dikaitkan dengan masakan Mulai, manakala di India Selatan pula dikaitkan dengan masakan Hyderabadi. Hidangan ini merupakan salah satu pengaruh utama tamadun Islam di India. Nasi biryani merupakan antara makanan asal India yang sangat terkenal di Malaysia. Interaksi kebudayaan tamadun India terhadap Malaysia telah membuktikan bahawa tamadun India telah berjaya meluaskan pengaruhnya ke tanah Melayu. Tamadun India merupakan satu tamadun yang sangat unik kerana perkembangannya yang meliputi pelbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat dan budaya. Hasil sikap terbuka rakyat Malaysia terhadap percampuran budaya membawa kepada variasi cara hidup yang berwarna-warni. Kepelbagaian agama dan budaya yang diamalkan membuahkan satu nasional yang harmoni dan berdaya saing. Meskipun interaksi antara tamadun India dan Malaysia boleh membawakan impak negatif, namun seharusnya negara kita memanfaatkan pencapaian dan hasil yang dibawa bersama. Terima kasih.